Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung topik kita berkenaan negara Malaysia bahagian 2. Bersama saya Cikgu Siti Hanifah. Standard pelajaran hari ini ialah 10.1 Pembentukan Malaysia. Standard kandungan 10.1.3 menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. 10.1.4 menerangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Elemen kewarganegaraan kita hari ini ialah K10.1.7 menyatakan perasaan bangga terhadap pembentukan Malaysia. Objektif pada akhir pelajaran, pertama, murid boleh menyenaraikan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Kedua, murid mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Ketiga, murid berasa bangga dengan pembentukan Malaysia. Baiklah, kita pergi ke tajuk pengisytiharan Malaysia. Pertama, pembentukan Malaysia berjaya dilaksanakan setelah melalui pelbagai proses rundingan dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kedua, jalur pada bendera Malaysia telah ditambah berikutan kemasukan negeri Sarawak, Borneo Utara dan Singapura dalam Malaysia. Perlembagaan Malaysia juga telah digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Permasyhuran Malaysia diadakan serentak pada 16 September 1963 di 3 buah tempat iaitu di Kuala Lumpur, diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kedua, di Kota Kinabalu oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Husin iaitu Timbalan Perdana Menteri di Kota Kinabalu, Sabah. Ketiga, diisytiharkan oleh Tan Sri Muhammad Khir bin Johari iaitu Menteri Pertanian dan Koperasi di Padang Sentral Kuching, Sarawak. Seterusnya, kita pergi ke tajuk negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Pembentukan Malaysia yang telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1963. Okey, terdapat 14 buah negeri yang telah bergabung dan membentuk Malaysia. Kita boleh lihat pada peta yang cikgu paparkan. Okey, pertama negeri yang terlibat ialah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey, pada gambar yang kedua itu adalah keratan yang terdapat dalam Permasyhuran Malaysia. Okey, semua daripada Arkib Negara. Okey. Apa yang terkandung tu kita baca sama-sama Okay. Maka telah dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan negeri Sabah, negeri Sarawak dan negeri Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka, dan bahawa persekutuan itu hendaklah dinamakan Malaysia. Tahukah kamu, pada tahun 1965, Singapura tidak lagi menjadi anggota Malaysia. Maka, Malaysia telah dibentuk selepas itu yang terdiri daripada 13 buah negeri dan 1 wilayah persekutuan. Baiklah, kita pergi ke tajuk seterusnya iaitu Terima Kasih Pemimpin. Pemimpin tempatan telah memberikan sumbangan yang bermakna dalam pembentukan Malaysia. Antara pemimpin yang telah memberikan sumbangan ialah seperti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Lee Kuan Yew, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Tun Datu Mustafa bin Datu Harun,
Tun Muhammad Fuad Stephens, Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan, Tun Temenggung Jugah Anak Barieng dan Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berasa bangga dengan kebijaksanaan dan pemufakatan yang terjalin antara mereka dan seterusnya berjaya menjadikan pembentukan Malaysia. Muafakat membawa berkat. Keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Peristiwa pembentukan Malaysia ini banyak memberi pengajaran kepada pemimpin tentang muafakat dan kerjasama bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Iktibar yang boleh kita contohi ialah yang pertama, pemuafakatan antara pemimpin negara. Pembentukan beberapa jawatankuasa menunjukkan pemuafakatan antara para pemimpin. Kedua, mengamalkan sistem demokrasi, iaitu dengan mengadakan referendum di Singapura, dan ini juga memberi peluang kepada rakyat untuk menyertai pembentukan Malaysia. Ketiga, bijak merancang strategi, iaitu bertujuan untuk menyekat pengaruh komunis. Oleh itu, suasana aman, damai menjamin kesejahteraan rakyat. Keempat, membentuk perpaduan kaum dengan menyatukan pelbagai kaum dan etnik. Ini dapat memelihara pemufakatan dalam kalangan Malaysia. Baiklah, kita pergi ke tajuk terakhir iaitu sambutan Hari Malaysia. Setiap tahun negara kita menyambut Hari Malaysia pada tarikh 16 September untuk memperingati penubuhan Malaysia. Sempena Hari Malaysia, pelbagai acara diadakan sebagai tanda kesepakatan dan sayang akan negara. Selain itu, Hari Malaysia juga merupakan hari cuti umum di Malaysia mulai tahun 2010. Hasil daripada pemuafakatan itu, maka pada hari ini kita dapat menyambut Hari Malaysia dengan perasaan bangga. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita lihat rumusan. Yang pertama, permasyhuran Malaysia merupakan satu kejayaan pemimpin terdahulu dalam merealisasikan pembentukan Malaysia. Kedua, pengisytiharan Malaysia telah membentuk sebuah negara iaitu Malaysia yang terdiri daripada 14 buah negeri. Ketiga, kita perlu menghargai perjuangan pemimpin-pemimpin yang menjayakan pembentukan Malaysia. Keempat, permuafakatan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat membawa kepada kejayaan pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir, pada 16 September setiap tahun, Hari Malaysia disambut di seluruh negara mulai tahun 2010. Baiklah, jangan lupa buat latihan yang diberi. Sekian, terima kasih.